Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya bersama ahli kumpulan saya, saudara Nur Zahid Hakimi dan saudara Muhammad Izmir Naibuddin akan membuat pembentangan hasil daripada penghasilan projek kami, iaitu pembentukan keluarga Muslim. Okay. Baiklah, definisi kepada pembentukan keluarga Muslim terdiri daripada tiga. Yang pertama, peranan dan tanggungjawab suami. Yang kedua, peranan dan tanggungjawab isteri. Dan yang ketiga, peranan dan tanggungjawab bersama. Apa itu keluarga? Definisi bagi keluarga adalah secara asasnya keluarga terbentuk dengan adanya tiga komponen, iaitu suami, isteri dan juga anak. Ia berkembang melalui perkahwinan, iaitu ikatan keagamaan antara lelaki dan perempuan. Pembentukan keluarga Muslim sangat penting dalam menerapkan ciri-ciri keislaman bagi mewujudkan persekitaran harmoni dan tarbawi. Okay, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri peribadi Muslim. Yang pertama, salimul aqidah, akidah yang bersih. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Yang ketiga, akhlak yang kukuh. Yang keempat, jasmani yang kuat. Yang kelima, pemikiran yang intelek. Yang keenam, berjuang melawan nafsu. Yang ketujuh, pandai menjaga waktu. Yang kedelapan, teratur dalam suatu urusan. Yang kesembilan, berdikari. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi orang lain. Okay, seterusnya kita pergi kepada peranan dan tanggungjawab suami. Dalam surah dalil Quran dari surah Al-Baqarah yang bermaksud dan kewajipan ayah, iaitu suami, memberi makan, minum dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut, itu makruh. Baiklah, tiga tanggungjawab suami yang wajib diberikan kepada isteri. Yang paling wajib ada tiga, yang nafkah, tiga jenis nafkah. Yang pertama, nafkah pakaian. Yang kedua, nafkah tempat tinggal. Dan tiga, nafkah nafkah tempat tinggal, nafkah pakaian dan juga nafkah makan minum. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hak suami. Yang pertama, menjadi ketua dan pemimpin dalam rumah tangga. Allah SWT berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ia bermaksud lelaki ini ketua kepada perempuan apabila telah terjalinnya ikatan perkahwinan. Jadi secara apa yang kita faham, ketua bagi seorang perempuan sudah semestinya dari segi apa yang kita faham dari segi agama. Jadi seorang suami apabila telah terikatnya ikatan perkahwinan, jadi seorang suami itu akan menjadi imam bagi isterinya. Dan apabila telah menjadi imam, dan benda yang patut ditekankan sebelum menjadi seorang suami adalah kelengkapan dari segi agama, pengetahuan dan sebagainya. Yang kedua, hak suami yang kedua mendapat ketaatan daripada isteri dan anak-anak dalam kehidupan. Yang ketiga, mendapat jaminan isteri terhadap rahsia kecacatan suami dan menjaga maruah suami kepada orang lain. Yang keempat, mendapat layanan zahir dan batin daripada isteri. Yang kelima, mendapat kasih sayang isteri dan anak-anak. Yang keenam, meminta izin suami sebelum keluar rumah. Baiklah, antara peranan suami memimpin rumah tangga ke arah kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat. Baiklah, antara tanggungjawab suami yang perlu diberikan kepada isteri ada 5. Yang pertama, nafkah pakaian, seperti yang saya kata tadi, nafkah pakaian, tempat tinggal, makan minum. Yang keempat adalah pendidikan, tidak kira dari segi pendidikan duniawi ataupun ukhrawi. Dan yang kelima adalah perhatian khususnya kepada isteri. Yang kedua, peranan suami kedua menggauli isteri. Dan yang ketiga, bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Bagi nafkah keluarga, nafkah makan minum, seperti yang kita faham, nafkah makan minum sepatutnya memberi isteri kita makan, menguruskan pakaian seperti basuh baju, masak makanan, asalnya ia adalah tugas yang wajib dilakukan oleh suami. Tetapi dalam bab ini para ulama bersifat
berlebih kurang dalam bab ini, iaitu dalam bab mencari makan atau minum, boleh dalam pelbagai cara, sama ada suami memberi duit, memberi wang kepada isteri untuk dimasakkan, ataupun memberi wang kepada isteri untuk isteri belikan. Dan tanggungjawab seorang suami untuk memberi makan kepada seorang isteri dalam sehari adalah 2 kali. Itu memang wajib. Dan kalau dari segi pakaian, dalam masa setahun 2 kali suami wajib beri pakaian baharu kepada isterinya. Barang yang seterusnya, menyediakan keperluan hidup yang cukup, makan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal yang selamat. Yang kelima, menjaga dan mengurus kesihatan keluarga. Yang keenam, memberi kasih sayang dan pendidikan kepada ahli keluarga ke arah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, memberi perlindungan keselamatan kepada ahli keluarga. Okay, seterusnya. Terdapat 2 hadis yang berkaitan dengan tanggungjawab suami. Yang pertama, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kaum adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. Baiklah. Yang kedua, hadis yang kedua, sebaik-baik kaum kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan saya adalah orang yang baik terhadap isteri saya. Itu hadis riwayat Tabrani dan Tirmizi. Baiklah, dari hadis ni apa yang kita bertekankan adalah sifat ego. Okay. Fitrah bagi seorang lelaki adalah sifat ego, iaitu seperti contohnya tidak mengaku kesalahan sendiri, macam itulah. Jadi dalam hidup berumah tangga, seorang suami harus rendah diri terhadap isterinya, dan tidak bersifat tidak terlalu bangga diri atau tidak terlalu takabur dengan kuasa veto yang suami itu ada. Kerana apa? Kerana orang yang takabur ni, Allah akan rendahkan kedudukan dia. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Dan orang yang tawaduk, orang yang rendahkan diri ni, Allah akan tinggikan kedudukan dia. Okey, seterusnya ciri-ciri yang perlu ada pada suami. Yang pertama, berpegang teguh pada syariat Islam, iaitu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dan juga menunaikan segala kewajipan. 5 kewajipan penting yang saya katakan tadi. Yang kedua, seimbang antara hak dan kewajipan, itu tidak bersifat tabak, melebihkan keluarga dari diri sendiri, ya. Tidak saling bertolak ansur antara suami isteri. Dan yang ketiga, menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan dalam melayari rumah tangga, iaitu mempraktikkan sunnah dalam berkeluarga. Okay. Seterusnya akan disambung oleh saudara Muzahid. Sebelum itu, marilah kita mengetahui sedikit mengenai peranan dan juga tanggungjawab sebagai seorang isteri. Okey. Perkara pertama yang perlu diketahui ialah hak sebagai seorang isteri. Hak pertama ialah isteri berhak menerima nafkah zahir dan juga batin. Seterusnya, isteri juga berhak menerima pakaian dan juga tempat tinggal. Seperti saudara Naban cakap sebentar tadi, seorang isteri perlu mendapat sekurang-kurangnya 2 pakaian baru pada setiap tahun, dan seterusnya mendapat tempat tinggal yang selesa. Hak seterusnya ialah dapat jaminan keselamatan dan juga kebajikan. Keselamatan dan juga kebajikan perlulah dijaga dan juga dikawal rapi oleh seorang suami. Seterusnya, nasihat dan bimbingan daripada suami. Isteri berhak menerima nasihat dan juga bimbingan ke arah kebaikan yang disampaikan oleh suami. Jadi nampak di sini suami berperanan untuk memberikan nasihat dan juga tanggungjawab yang baik terhadap isteri mereka. Seterusnya, menutup rahsia dan juga kecacatan isteri menutup rahsia dan juga kecacatan seorang suami daripada pengetahuan orang lain. Jadi isteri berperanan untuk menutup segala aib-aib suami mereka dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Dan yang terakhir ialah kasih sayang secukupnya. Isteri berhak menerima kasih sayang daripada seorang suami dengan secukup rasa. Seterusnya, tambahan seterusnya. Dah. Seterusnya ialah peranan seorang isteri. Seperti yang kita tahu, isteri
pekerjaan dan juga kerja sebagai suri rumah tidak bermakna seorang isteri itu perlu melakukan segala kerja rumah bersendirian. Oleh sebab itu, suami perlulah menolong isteri dalam melibatkan hal-hal rumah tangga. Antara peranan isteri yang pertama ialah menjaga dan juga mengemas rumah. Hal ini boleh dibantu oleh seorang suami. Yang kedua ialah menyediakan makanan untuk keluarga. Seorang isteri perlulah menyediakan hidangan sebanyak 2 kali sehari seperti mana yang telah diberitahu oleh saudara Nabhan sebentar tadi. Peranan seterusnya ialah membersihkan pakaian suami dan juga anak-anak. Seorang isteri perlulah bertanggungjawab terhadap kebersihan dan juga pakaian suami dan juga anak-anak mereka. Yang keempat, menjaga maruah diri dan keluarga. Seperti yang kita tahu sebentar tadi, seorang isteri perlulah menjaga aib dan juga rahsia suaminya dan sentiasa bersifat baik dan tidak menyebarkan maruah, tidak menyebarkan keburukan keluarganya kepada orang luar maupun jiran-jiran di rumah mereka. Seterusnya ialah menghias diri untuk suami. Selagi mana seorang suami meminta kita untuk berhias hanya untuk si suami, maka kita perlulah menunaikan segala permintaan yang telah diminta oleh seorang suami tersebut. Seterusnya ialah mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Seorang anak berhak menerima kasih sayang daripada ibunya dan juga ibunya perlulah tidak bersifat pilih kasih terhadap kesemua anak-anak mereka. Kasih sayang perlulah diberi dengan sepenuh perhatian tanpa membandingkan atau melebihkan salah seorang daripada anak-anak kita. Seterusnya, mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Selagi mana suami menyuruh kita melakukan perkara kebaikan dan menyuruh kita meninggalkan perkara keburukan, maka kita perlulah menunaikan dan juga mentaati perintah suami. Dan selagi mana suami kita tidak menyuruh kita melakukan perkara-perkara keburukan, maka segala perintah tersebut masih lagi kita perlu tunaikan. Yang terakhir ialah menjaga harta suami, iaitu tidak membelanjakan harta dengan membazir. Kita perlu beza di sini di mana nafkah dan juga harta. Apabila suami memberikan kita nafkah kepada seorang isteri, maka isteri tersebut perlulah menjaga dan juga ataupun menggunakan nafkah tadi ke arah kebaikan. Dan sekiranya seorang suami menyuruh seorang isteri tersebut menjaga hartanya, maka seorang isteri tidak berhak untuk membelanjakan harta dengan cara membazir. Okey. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 mafhumnya. Sebab itu maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh kerana Allah telah memelihara mereka. Nampak di sini bahawa Allah telah mengatakan seorang wanita yang solehah ialah apabila dia memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Oleh itu seorang isteri tidak boleh membenarkan sesiapa sahaja memasuki ke rumahnya tanpa izin si suami dan semasa suami tidak berada di rumah. Seterusnya, marilah kita lihat pula hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud mafhumnya tak kala seorang muslimah melaksanakan solat 5 waktu, menunaikan puasa wajib dan mematuhi suaminya, maka ia akan memasuki syurga Tuhannya. Nampak di situ perkataan mematuhi suaminya merujuk kepada ketaatan seorang isteri kepada si suami. Maka ganjaran syurga kepada seorang isteri yang taat kepada seorang suami. Baiklah, kita beralih pula kepada ciri-ciri yang perlu ada pada seorang isteri. Ciri yang pertama ialah bertakwa kepada Allah. Seperti yang kita tahu, walau seluruh umat Islam perlulah bertakwa kepada Allah. Lebih-lebih lagi seorang isteri perlulah mendapat bimbingan dan juga nasihat daripada seorang suami untuk membimbingnya ke arah jalan takwa yang diredai oleh Allah. Seterusnya ialah bersifat penyabar. Dalam mendidik anak-anak dan juga dalam membesarkan anak-anak, sifat penyabar perlulah ada pada seorang isteri yang solehah. Seterusnya, memelihara solat. Apabila seorang isteri tidak melaksanakan solat, maka seorang suami berhak menegur dan juga menyuruh isterinya untuk memelihara solatnya. Seterusnya ialah mendidik anak-anak dengan baik. Anak-anak merupakan hadiah daripada Allah yang amat berguna kepada kita. Oleh itu, didiklah dengan baik, maka tanggungjawab mendidik
mendidik seorang anak ini perlulah dipenuhi oleh seorang isteri dengan keadaan yang baik. Yang kelima ialah taat kepada suami. Seperti yang saya beritahu tadi, seorang isteri perlulah mematuhi suami kerana besar ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah memelihara aurat. Seorang isteri perlulah menutup aurat dan juga menjaga auratnya daripada dilihat oleh ajnabi-ajnabi lain. Seterusnya menasihati suami yang salah dengan baik. Apabila seorang isteri melihat seorang suami melakukan perkara-perkara yang mungkin agak bercanggah dengan ajaran Islam, maka seorang isteri berhak menegur dan juga menasihati suami, tetapi dalam keadaan yang baik dan juga berhikmah. Seperti yang kita tahu, sekiranya kita ingin menyeru seseorang itu ke jalan yang benar, maka kita perlulah seru dengan hikmah. Seperti firman Allah, "Ud'u ila rabbika sabila rabbika bihikmah." Maka serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang berhikmah. Seterusnya, memiliki prinsip hidup yang kuat. Seperti yang kita sedia maklum, seorang wanita, lebih-lebih lagi seorang ibu, perlulah mempunyai prinsip hidup yang kuat agar tidak mudah jatuh apabila berdepan kesusahan. Seterusnya, menjaga penglihatan. Hal ini kerana penglihatan merupakan punca kepada berlakunya pelbagai dosa-dosa lain. Dan yang terakhir, bersikap warak. Walaupun seorang isteri itu mungkin ada kadangnya tidak bersifat warak, tetapi selagi mana kita berusaha untuk menjadi warak, maka insya-Allah Allah akan permudahkan. Firman Allah dalam hadis Nabi riwayat At-Tirmizi dan juga Abu Daud, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. Jelas di sini bahawa seorang mukmin yang sempurna imannya apabila mereka melakukan perkara kebaikan terhadap isterinya. Seterusnya, hadis riwayat Tabrani dan juga Tirmizi, mafhumnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan saya adalah orang yang baik terhadap isteri saya. Jelas di sini orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang berlaku baik dan juga berkelakuan baik terhadap isteri mereka. Saya rasa setakat itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada saudara Izmi. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Zahid dan Nabhan atas pembentangan tadi. Baiklah, saya akan sambung dengan peranan dan tanggungjawab bersama, iaitu tanggungjawab suami dan isteri di antara dua-dua pihak lah. Okey, yang pertama kita akan lihat kepada hak bersama. Untuk hak bersama yang pertama adalah harta keluarga boleh diwarisi oleh salah seorang daripada kedua-duanya apabila berlaku kematian. Kat sini kita dapat tahu apabila berlakunya kematian, tidak kisahlah sama ada suami atau isteri, manakala hartanya boleh diwarisi oleh salah seorang daripada keduanya. Sebagai contoh, apabila ada yang berlaku kematian di belah suami, maka hartanya boleh diwarisi oleh isterinya. Begitu juga apabila berlaku kematian seorang isteri, hartanya boleh diwarisi oleh suaminya. Baiklah, untuk hak bersama yang kedua adalah suami dan isteri bersama-sama bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. Kat sini kita tahu bahawa suami dan isteri haruslah menjaga hubungan baik di antara keluarga mentuanya. Seperti contoh, seorang suami haruslah menghormati ibu dan bapa mentuanya, iaitu ibu dan bapa seorang isteri. Baiklah, seterusnya adalah suami dan isteri hendaklah bersama-sama berhak menikmati mawaddah, rahmah dan kebahagiaan hidup berumah tangga. Di sini kita dapat tahu bahawa suami dan isteri haruslah bersama-sama mencari rahmah dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut agar berlakunya kebahagiaan di dalam keluarga tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada tanggungjawab bersama.
Tanggungjawab bersama ni dia haruslah dilakukan oleh kedua-dua belah pihak, sama ada isteri dan suami. Kerana dia adalah tanggungjawab bersama. Okey, yang pertama adalah selalu berdoa agar dikurniakan anak yang soleh. Seperti yang kita tahu, anak adalah anugerah daripada Tuhan dan suatu yang sangat diimpikan oleh setiap pasangan dalam hidup. Oleh itu, kita haruslah sentiasa berdoa agar dikurniakan anak yang soleh dan solehah. Baiklah, seterusnya adalah melafazkan azan dan iqamah pada telinga kiri anak yang baru dilahirkan. Seperti yang kita tahu, melafazkan azan ini adalah tugas seorang suami ataupun seorang ayah. Apabila lahirnya seorang bayi, maka menjadi tanggungjawab seorang suami yang sudah bergelar seorang ayah untuk melafazkan azan dan iqamah pada telinga kiri anak yang baru dilahirkan itu. Baiklah, seterusnya tanggungjawab bersama adalah berikan anak-anak nama yang baik atau mempunyai makna yang baik. Ini adalah tanggungjawab bersama seorang suami dan isteri. Untuk memberi nama anak, suami dan isteri haruslah berbincang terlebih dahulu untuk memberikan nama anak tersebut. Hal ini supaya nama anak tersebut mempunyai makna yang baik dan bagus di dalam Islam. Tidak seperti nama-nama yang mendatangkan makna yang buruk. Baiklah, seterusnya tanggungjawab bersama yang keempat adalah ibu hendaklah menyusukan anak sehingga berumur 2 tahun. Seperti yang kita tahu, ini memang tugas seorang ibu untuk menyusukan anaknya sehingga berumur 2 tahun. Baiklah, yang kelima adalah memberikan kasih sayang yang secukupnya. Kasih sayang merupakan suatu benda yang sangat tidak asing dalam sebuah keluarga. Malah ianya sangat dituntut dalam Islam agar sebuah keluarga dapat bahagia, kerana kasih sayang adalah punca wujudnya keluarga yang bahagia dan diredai oleh Allah. Oleh itu, suami dan isteri haruslah berkasih sayang antara mereka dan juga haruslah berkasih sayang kepada anak-anaknya dan tidak berlaku berat sebelah. Haruslah adil di antara semua anak, haruslah diberi kasih sayang yang secukup. Baiklah, seterusnya adalah memberikan pendidikan yang sempurna. Pendidikan sempurna ini memang kita tahu memang adalah tanggungjawab yang penting dalam sebuah keluarga. Suami dan isteri haruslah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa adalah pendidik utama yang dijumpai oleh anak-anak tersebut. Sebelum dihantar ke sekolah, pada waktu kecil, ibu bapa adalah pendidik pertama yang terlebih dahulu harus mengajar anak-anak tentang bab-bab agama dan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Kerana pendidikan adalah amat penting untuk menjadikan sebuah generasi yang sangat bagus dan cemerlang. Baiklah, seterusnya adalah menyediakan makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal. Ini merupakan tanggungjawab bersama juga kerana ini adalah benda yang penting dalam sebuah keluarga, iaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Manakala tugas seorang ayah juga ataupun suami adalah untuk mencari nafkah. Nafkah tersebut dalam banyak bentuk yang kita boleh dapat tahu seperti yang telah dinyatakan tersebut, iaitu makan, minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini kerana jika terdapat semua ini, maka akan wujudlah keluarga yang stabil dari segi ekonomi dan bahagia dunia dan akhirat. Baiklah, seterusnya tanggungjawab yang bersama yang ke-8 adalah mendidik anak dengan ilmu agama dan pengetahuan Islam. Ilmu agama adalah sangat penting dalam sebuah keluarga. Tanpa ilmu agama, tidak akan lahirnya sebuah keluarga ataupun tidaklah akan lahirnya seorang anak yang soleh dan solehah. Oleh itu, sebelum kita menghantar anak-anak ke sekolah, ibu bapa wajib untuk memberi didikan awal tentang pengetahuan Islam kepada anak-anak tersebut. Seperti contoh, ibu bapa haruslah mengajar anak-anak untuk solat 5 waktu, mengambil wuduk dan memperbetulkan bacaan Al-Quran seperti tajwid dan sebagainya. Hal ini kerana ilmu agama sangatlah penting melahirkan sebuah keluarga yang bahagia dan diredai oleh Allah. Baiklah, seterusnya adalah bersikap adil dengan anak-anak. Bersikap adil dengan anak-anak ini merupakan tanggungjawab bersama suami dan isteri ataupun ibu dan ayah
pada zaman sekarang banyak yang ibu bapa yang berat sebelah yang kepada anak-anaknya, tidak adil. Seperti contoh melebihkan anak yang bongsu berbanding anak-anak yang lain. Oleh itu kita sikap seperti ini haruslah kita tegah, haruslah kita mengelakkan, kerana semua anak itu adalah kurniaan daripada Allah. Tiada taraf yang membandingkan di antara mereka, semuanya haruslah dilayan dengan baik dan tidak boleh berat sebelah. Oleh itu ibu bapa haruslah bersikap adil dengan anak-anak dengan memberikan mereka kelengkapan dan nafkah yang secukupnya agar dapat melahirkan generasi-generasi anak yang soleh, soleha dan cemerlang. Baiklah, yang terakhir, tanggungjawab bersama merupakan ialah menguruskan perkahwinan mereka bila sampai masanya. Untuk perkahwinan anak-anak juga menjadi tanggungjawab ibu bapa. Seperti contoh, ibu bapa haruslah mengendalikan atau menguruskan majlis perkahwinan anak-anak apabila mereka sudah mahu berkahwin. Ataupun ibu bapa juga boleh mencarikan pasangan untuk anaknya, memilih pasangan untuk anaknya jika anak tersebut tidak dapat menemuinya. Hal ini kerana pilihan ibu bapa itu adalah lebih afdal, tetapi ianya juga harus mendapatkan persetujuan daripada anak tersebut, kerana agar keluarga yang dilahirkan oleh anak tersebut akan bahagia kerana dapat redha di antara kedua ibu bapanya. Baiklah, seterusnya. Okey, baiklah, itu sahaja daripada kami pembentangan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.